Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Hakim Aznam. Nombor metrik 1212470 daripada kumpulan 9 ingin membentangkan tajuk ETC 1012 Penghayatan Etikar dan Peradaban Semester 3 Sesi Akademik 2021-2022 yang bertajuk Pembangunan Senjata Nuklear Antara Manfaat Mudarat dari Perspektif Teori, Moral dan Agama. Kita mulakan dengan pengenalan. Senjata nuklear agak feminin dengan masyarakat pada waktu kini. Pertama sekali kita perlu mengetahui maksud senjata nuklear. Senjata nuklear ialah senjata ataupun teknologi yang berasaskan tindak balas tenaga nuklear yang dihasilkan melalui penggunaan bahan kimia. Jika dikaji semula sejarah, senjata nuklear pernah digunakan sebanyak 2 kali terhadap Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Syarikat pada Peperangan Dunia yang Kedua. Seperti yang kita tahu di dalam berita, China, Rusia, Amerika Syarikat, India, Korea Utara, Israel dan juga Pakistan adalah negara yang mempunyai nuklear. Apa yang membimbangkan masyarakat pada waktu kini ialah senjata nuklear memerlukan 4 hingga 8 minit untuk melancarkannya ke sesebuah kota ataupun negara. Seterusnya ialah permasalahan kajian. Dalam kajian kami mempunyai 4 permasalahan kajian, iaitu benarkah senjata nuklear merupakan kepentingan kepada masyarakat? Yang kedua, apakah pandangan agama Islam terhadap senjata nuklear? Yang ketiga, apakah impak baik dan buruk dalam pembangunan senjata nuklear terhadap masyarakat suatu negara? Yang keempat, bagaimanakah pengawalan senjata nuklear di Malaysia? Untuk objektif kajian kami pula, objektif ialah yang pertama, untuk mengkaji kepentingan penggunaan senjata nuklear. Yang kedua, menjelaskan pandangan Islam terhadap penggunaan senjata nuklear. Yang ketiga, mengumpul data tentang kesedaran masyarakat tentang senjata nuklear. Yang keempat, menerangkan pengawalan senjata nuklear di Malaysia. Dan juga yang terakhir, mengkaji manfaat dan mudarat senjata nuklear terhadap masyarakat dan negara. Okey, seterusnya kita bergerak kepada lokasi kajian. Okey, jadi untuk kajian kami buat menerusi Google Form yang kemudiannya kami share link melalui WhatsApp. Jadi, kajian kami ini tidak bertumpukan kepada apa-apa lokasi. Lokasinya ialah umum dan tidak spesifik di mana-mana tempat dan juga terhadap semua peringkat umum. Seterusnya ialah skop kajian. Skop kajian kami adalah meluas, meliputi sehingga negara-negara barat seperti Amerika dan Rusia, kerana Malaysia tidak mempunyai senjata nuklear. Pelbagai peringkat umur juga terlibat dalam kajian untuk mendapatkan skop yang lebih meluas. Beralih pula kepada kajian literatur. First, kita akan tunjukkan pengenalan terhadap senjata nuklear. Baiklah, tenaga nuklear merupakan salah satu sumber tenaga alternatif. Ia merupakan senjata nuklear pula ialah sejenis senjata yang terhasil daripada bahan kimia dan sumber nuklear yang membahayakan. Seringkali tujuan senjata nuklear ini ialah untuk mencapai matlamat seperti serangan balas, mencetuskan ancaman besar dan juga untuk menawarkan perdamaian kepada pihak musuh. Metodologi kajian yang telah kami gunakan bagi melaksanakan kajian ini adalah kaedah kajian secara kuantitatif, iaitu menggunakan data berbentuk angka yang boleh diukur, dan melalui kaedah ini kami telah mengumpul pendapat ataupun pengetahuan orang awam berkenaan dengan tajuk kajian kami. Kami telah membuat soal selidik melalui Google Form yang dijalankan secara atas talian, dan kami menyediakan soalan-soalan yang ringkas dan mudah difahami oleh para responden. Dan di dalam Google Form tersebut terdapat 3 bahagian, itu didahului dengan latar belakang responden seperti jantina dan juga umur. Seterusnya, kami menyediakan soalan setuju ataupun tidak setuju mengikut skala 1 hingga skala 5. Skala 1 sebagai tidak setuju dan skala 5 iaitu paling setuju. Yang terakhir, kami juga menyediakan soalan berkaitan pendapat responden terhadap kajian kami dan ianya berdasarkan pengetahuan responden sendiri. Berikut merupakan dapatan kajian selidik yang telah dilakukan melalui Google Form dan sebanyak 53 orang responden telah menjawab Google Form ini. Sebanyak 54.7% daripada responden merupakan perempuan dan 45.3% merupakan lelaki,
dan kebanyakan responden adalah dalam lingkungan umur 18 hingga 30 tahun. Berikut merupakan maklum balas yang didapati daripada Google Form yang telah diedarkan, dan antara soalan-soalan yang telah ditanya dalam Google Form kami adalah pendapat responden tentang adakah perlu negara Malaysia meningkatkan pembangunan dalam sektor tenaga nuklear. Seterusnya, apakah sektor lain yang mungkin dapat dimanfaatkan daripada penggunaan tenaga nuklear itu sendiri, dan ada juga soalan yang ditanyakan tentang adakah agama Islam membenarkan penggunaan tenaga atau senjata nuklear ini. Berdasarkan kajian selidik yang telah dijalankan melalui platform Google Form, sebanyak 58.5% iaitu seramai 31 daripada 54 orang responden bersetuju bahawa pembangunan teknologi senjata nuklear dapat meningkatkan pengaruh dan kuasa sesebuah negara, dan ianya dilaksanakan melalui konsep gift economy yang secara ringkasnya bermaksud pertukaran barang ataupun servis tanpa melalui sebarang perjanjian rasmi ataupun pemberian semula barang dalam bentuk wang ataupun aset. Sebaliknya, konsep gift economy ini melibatkan sistem hadiah di mana pemberi bergantung pada ganjaran yang tidak ketara seperti penghormatan dan juga kepercayaan. Dan berdasarkan sistem ini, pengaruh dan kuasa sebuah negara itu dapat ditingkatkan melalui perkongsian atau pemberian sumber utama tenaga nuklear bagi menghasilkan senjata iaitu uranium kepada negara-negara lain yang sedang membangun. Dan hal ini secara tidak langsung dapat mewujudkan satu hubungan persaudaraan antarabangsa dalam kalangan negara-negara tersebut, dan ini dapat menjamin keselamatan dan keamanan di antara kedua-dua negara tersebut. Dan melalui konsep ini, negara pemberi dapat memperluaskan kuasa negara mereka melalui sektor ekonomi dengan menjadi pembekal sumber tenaga utama serta senjata nuklear. Selain itu, sebanyak 69.8% iaitu seramai 37 daripada 53 orang responden bersetuju bahawa penggunaan senjata nuklear oleh sesebuah negara dapat menjamin keselamatan negara tersebut daripada ancaman musuh, dan hal ini dengan menjadikan penggunaan senjata nuklear dalam peperangan sebagai ugutan bagi membuat tawaran perdamaian dengan pihak musuh. Jadi senjata nuklear ini merupakan senjata yang terhasil daripada bahan kimia dan sumber nuklear yang membahayakan dan boleh menyebabkan kesihatan fizikal, dan ianya adalah senjata pemusnah besar-besaran yang boleh mengakibatkan kemusnahan yang dahsyat seperti penghancuran bandar. Jadi, perdamaian di antara dua buah negara dapat dijalankan melalui teori cegah rintang, iaitu perlakuan sebuah pihak yang mencuba untuk mempengaruhi tindakan pihak lain bagi menurut kehendaknya, dan di dalam konsep ini pihak musuh akan dimaklumkan secara jelas berkaitan perkara-perkara yang dilarang untuk mereka lakukan serta akibat yang bakal mereka hadapi sekiranya melanggar perjanjian. Jadi, melalui sistem ini, perdamaian dapat dicapai dan kawalan dunia dapatlah dikembalikan semula dan keselamatan sebuah negara itu lebih terjamin. Akhir sekali, teknologi senjata nuklear juga digunakan dalam penerokaan gas asli kerana gas asli terperangkap dalam batuan, dan penggunaan bom dan teknologi nuklear boleh membantu batu-batu untuk jadi lebih telap dan membenarkan cecair atau gas melaluinya. Dan percubaan seperti ini telah dilakukan pada tahun 1960-an di mana batu-batu itu disasarkan secara berkala melalui letupan nuklear supaya gas terperangkap di dalamnya dapat dibebaskan. Dan eksperimen-eksperimen ini sangat berjaya, oleh itu ia digunakan dengan selamat sehinggalah sekarang. Beralih kepada mudarat penggunaan senjata nuklear, pertamanya, senjata nuklear mengorbankan banyak nyawa. Sebagai buktinya, 140,000 kematian di kota Hiroshima dan 40,000 hingga 70,000 di kota Nagasaki direkodkan. Selain itu, komplikasi berikutan radiasi senjata nuklear. Ianya dapat dilihat melalui kes leukemia yang meningkat 5 hingga 6 tahun selepas pengeboman. Ianya juga meningkatkan risiko keguguran, kerosakan organ, kanser dan juga kesan psikologi yang berpanjangan. Senjata nuklear juga memberi impak yang buruk kepada ekonomi. Ianya menyebabkan kerugian yang besar akibat kerosakan kepada struktur, infrastruktur, jalan raya dan kemudahan komunikasi. Seterusnya, beralih kepada pengawalan senjata nuklear di Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang tidak mempunyai senjata nuklear, dan negara kita terlibat aktif dalam menggesa penghapusan menyeluruh senjata nuklear dalam persidangan antarabangsa sejak tahun 2013. Dan penggunaan senjata nuklear yang mendatang keburukan melebihi kebaikan telah pun diharamkan di Malaysia. Pihak yang menjaga penggunaan nuklear ialah NPT, iaitu Treaty mengenai pengawalan senjata nuklear, dan ianya adalah persefahaman terbuka yang ditandatangani untuk menghadkan pemilikan senjata nuklear. Dan pernyataan ini dibuktikan dengan kata-kata Perdana Menteri yang tidak menyokong pembangunan senjata nuklear.
Apakah pandangan agama Islam terhadap penggunaan senjata nuklear? Pertamanya, Islam mengutamakan perdamaian dan juga melarang segala jenis bentuk kerosakan. Tetapi jika kedua-dua belah pihak telah mencapai persetujuan untuk menggunakannya ketika perang, maka ianya boleh digunakan ketika perang itu sendiri berlaku. Tetapi tidak boleh digunakan untuk tindakan yang sembarangan seperti yang telah berlaku pada Perang Dunia Kedua antara Jepun dan juga Amerika Syarikat. Penggunaan tenaga nuklear mengikut Undang-Undang Malaysia. Antara akta yang telah dipinda oleh Kerajaan Malaysia adalah Akta Perdagangan Strategik 2010 di bawah Akta 708. Menurut akta ini, senjata nuklear didefinisikan sebagai apa-apa peranti yang berupaya membebaskan tenaga nuklear dengan cara yang tidak terkawal dan yang mempunyai kelompok ciri yang sesuai untuk penggunaan bagi masuk perang, tetapi tidak termasuk sistem penghantaran jika sistem penghantaran itu boleh diasingkan daripada peranti itu. Selain itu, terdapat juga pindaan ke atas kanun keseksaan melalui peruntukan Seksyen 130B. Senjata nuklear telah pun menjadi kayu ukur bagi kekuatan sesebuah negara dan juga impak buruk melebihi kebaikannya telah pun disedari oleh masyarakat kini. Jadi, implikasi bagi penggunaan senjata nuklear memberikan manfaat dan juga mudarat kepada manusia. Cadangan bagi penggunaan senjata nuklear adalah membuat perjanjian diplomasi antara negara dan juga pertubuhan NPT.